Kementerian Perpaduan supaya menteri dia dapat lebih fokus untuk menyatu padukan rakyat yang telah lama kita pecah belahkan, yang telah lama dipolitikkan, yang telah lama diadu domba dan sebagainya. Berpuluh-puluh tahun kita adu domba rakyat di bawah. Kena batangan boleh? Minta penjelasan. Kena batangan? Ya. Minta penjelasan. Kulai. Siapa yang kita kena batangan nak bagi? Kena batangan? Kulai. Jangan lama ah. Okey, saya Yang mana? Yang mana? Mana Dulu. satu? Mana satu? Apa? Tak dengar. Tak dengar. Dua-dua lah. Terima kasih. Saya nak Sepang, tanya. sepang. Silakan Yang mulut jahat. Ya, mulut jahat sepang. Yang mulut jahat. Tak apalah, tak apalah. Terima kasih Kena Batangan yang bermulut baik. Saya puji ni. Saya nak tanya yang berhormat. Berhormat setuju tak? Perpaduan ini nampaknya boleh dicapai melalui pengkhianatan. Sekarang ni nampaknya PAS, UMNO, Parti Bersatu yang satu lagi lah. Nampaknya boleh bersatu dengan pengkhianatan anda rakyat ini. Setuju tak? Soalan yang berhormat ni, kalau saya jawab, yang berhormat kena. Saya tidak jawab, rakyat pula bertanya-tanya. Muhammad Kena Batangan. Sebetulnya yang menganggap pengkhianatan ini, mereka yang kecewa. Yang berhormat sendiri pun pernah mengkhianat juga. Betul. Yang Muhammad Kena Batangan. Yang Minta berhormat penjelasan. mula-mula dari PAS keluar juga. Kami keluar sebab PAS saya khianat. cakap, Sebab tu kami saya keluar. cakap susah. Kan tak faham. Saya keluar- Benda basic. Alah, Keluar Kena PAS Batangan. sebab mereka Janganlah- nakkan dengan janganlah UMNO. Hari ini musnahkan mereka Kulai, sudah kulai. berjaya. Kulai Tahniah tanya. kepada PAS dan UMNO. Bagi baling lah, Bung. Kulai. Bagi baling. Balik sekejap ah. Terima kasih. Terima kasih Yang Mak Kena Batangan. Kita ni masih lagi isu perpaduan, pengkhianatan dan sebagainya. Adakah Yang Berhormat Kena Batangan bersetuju dengan baling? Kalau kita tengok apa yang telah berlaku pada Februari tahun ini, di mana Pakatan Harapan memerintah, dia ada majlis presiden. Semua presiden-presiden parti ada seorang pengurusi. Pengurusinya tidak lain tidak bukan Yang Berhormat Langkawi. Adakah Yang Berhormat Kena Batangan setuju? Sepatutnya Yang Berhormat Langkawi bincang dengan semua presiden-presiden itu, menyatakan hasrat untuk Yang Berhormat Langkawi nak letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Ini perkara itu tidak berlaku. Yang mana semua presiden-presiden itu tidak tahu Yang Berhormat Langkawi nak letak jawatan. Mereka cuma tahu keesokan harinya setelah surat ini dihantar, difax sendiri ke istana. Jadi dalam hal ini pengkhianat utama ataupun lebih senang nak diberitahu, mereka ni siapa yang dikhianati, siapa yang khianat siapa sekarang sehingga pecah belah hari ini. Dan akhirnya betul apa yang disebutkan oleh Arau tadi, Paguh menjadi penyelamat keadaan. Apakah Yang Mak setuju? Saya ingat saya bagi Langkawi jawab. Tuan Yang Dipertua, saya dapati daripada Arau dan juga daripada Baling mengaku bahawa mereka tidak tahu apa yang berlaku di di Hotel Sheraton. Kalau dah tak tahu, tak saya cakaplah. Tetapi yang saya tahu berkenaan dengan pengkhianatan, satu orang masuk dalam parti berjanji untuk tolak parti yang memerintah kerana mereka terlibat dengan kleptokrasi, curi duit, rasuah dan sebagainya. Rakyat percaya akan apa dinyatakan oleh orang ini. Setelah rakyat pilih orang ini, mereka menolak harapan rakyat dan mengkhianati mereka dengan beralih untuk menyokong parti yang dulu katanya mereka melawan. Ini satu pengkhianatan juga. Yang keduanya ialah rakan-rakan orang ini dalam parti yang sama percaya bahawa dianya sama pendapat dengan mereka. Sebab itu mereka memberi tempat kepada orang ini. Tetapi apabila dah menang, mereka menolak pendapat yang sama dengan rakan-rakan mereka dalam parti. Sebaliknya,
pindah untuk masuk parti lawan. Ini juga satu pengkhianatan. Okey, faham. Bagi Terima kasih Langkawi. saya, janji kerjasama tubuh sebuah parti untuk tujuan tertentu, tetapi apabila menang, orang itu sudah alih untuk menyokong, bukan saya, menyokong orang lain, musuh kita. Terima kasih, Itu juga Langkawi. pengkhianatan. Apalagi nak berkenaan dengan pengkhianatan kalau tak faham apa maksud mengkhianati. Terima kasih. Terima kasih Langkawi. Untuk makluman Langkawi, saya sebetulnya kurang berminat berbahas soal siapa pengkhianat siapa ini. Sebab ini cerita, teringat kita cerita hang tua dengan hang jebat. Masing-masing ada dipertahankan. Walau bagaimanapun, pada peringkat awalnya rasa saya Langkawi orang pertama yang menerima kemasukan, bukan pengkhianat lah, kawan-kawan saya daripada UMNO kepada Bersatu. Dia penerimaan dia berpilih-pilih pula. Yang ini bersih, yang ini tidak bersih. Yang itu hitam, yang ini putih. Jadi disitulah pergulakannya. Dan yang membimbangkan kita pula apabila Langkawi jadi Perdana Menteri, menjadi Presiden Konsel dalam satu gabungan, tiba-tiba meletak jawatan. Itu yang sebetulnya kita mau dengar. Kenapa letak jawatan tidak dimaklumkan? Siapa yang ajar Langkawi? Siapa yang nasihat Langkawi? Adakah apa ini? Armada yang nasihatkan? Ataupun batu pahat kah? Kinabatangan ada memohon masuk Bersatu kah tempoh hari? Saya tidak berminat. Beri lalu ni Muhammad. Saya tidak berminat untuk memohon. Sila. Langkawi. Yang Muhammad semua, sebelum sambung perbahasan ni sekejap lagi, saya ingatkan kita ni rang undang-undang perbahasan Langkawi yang peruntukan mula. perbelanjaan. Ya, isu Tapi perpaduan. Yang Muhammad, saya tak tahu ada ke rang undang-undang pengkhianat ni? Ada perpaduan. Ada ke? Jadi Yang Berhormat, tinggal 3 minit 38 saat Yang Berhormat Kinabatangan nak persilakan 30 Langkawi saat. ataupun nak habiskan. Langkawi 30 saat. Silakan Yang Berhormat Langkawi. Yang ini betul, Parti Bersatu pada masa itu tidak pernah terima orang UMNO. Oh, itu tak betul tu. Tak betul. Orang UMNO mestilah keluar daripada UMNO dan isytihar mereka adalah bebas sebelum mereka diterima. Okey, terima kasih. Itu kelirukan dewan tu. Dan Terima kasih. Kelirukan dewan sungguh lah Langkawi ni. Terima kasih Langkawi. terdapat banyak syarat-syarat untuk mereka menyertai Bersatu. Hakikatnya terima orang UMNO juga. Itulah persoalan kami. Sudah tentu ada orang daripada UMNO ni yang menipu. Setelah masuk dalam Bersatu, mereka berlagak sebagai ahli UMNO dan sekarang ni bekerja untuk menolong UMNO. Inilah Ipah tertipu. kesalahan kami. Terima kasih Iaitu Langkawi. Kita Saya percaya ada 2 minit kepada lagi. orang, tetapi mereka mengkhianati kepercayaan kita. Okey, terima kasih Langkawi. Siapa Kinabatangan? yang mengkhianati siapa, biar rakyatlah yang Kinabatangan. memutuskan. Datuk Pertua, Kinabatangan. sekejap. Sedikit, 5 Saya sahaja. ada 2 kementerian yang mau sentuh lagi ni. Tak, ini mengenai perpaduan. Ingin menyokong pendapat Kinabatangan. Abah, sudah. Sepanaga. 10 saat ya. Okey, Tuan Dipertua, tadi Kinabatangan dengan begitu bersemangat mengatakan perlu rakyat bersatu dan ianya perlu bermula dari sekolah. Kinabatangan juga telah mengatakan bahawa sekolah tidak perlu dibeza-bezakan sekolah rendah dan menunjukkan tidak perlu ada sekolah Cina, tidak perlu ada sekolah Tamil dan sebagainya. Adakah di sini Kinabatangan yang mengatakan bahawa kita perlu hapuskan sekolah vernacular? Terima kasih Tuan Ketua. Saya tidak pernah mencadang untuk menghapuskan, tetapi kita buat kajian mana yang terbaik untuk memastikan perpaduan negara kita ini senantiasa terjamin. Sebab kita ini negara majmuk, bukan seperti negara-negara lain. Di negara dunia, dimanapun tidak ada macam kita ini sistem dia. Di Malaysia saya yang ada. Bahasa macam-macam. Jadi ini perlu dilihat. Kalau mungkin bukan sekarang, kita lihat bagaimana kebaikan dia untuk sebuah negara. Kinabatangan, setuju tak kalau kita adakan RCI untuk melihat perpaduan dalam pendidikan?
Itu yang keutamaan sebetulnya. Boleh kita masukkan dalam ucapan? Perlu Boleh ditubuhkan masukkan- RCI boleh untuk masukkan melihat dalam ucapan. perpaduan dalam pendidikan. Ya, Terima boleh, kasih, boleh, Tuan boleh. Ketua. Datuk Bertua, saya ingin mensyurkan juga supaya kerajaan melihat bagaimana Kementerian Belia dan Sukan kalau boleh dipisahkan. Sebab kita lihat kementerian sebegini, belia tidak maju, sukan pun tidak maju. Dari dulu saya sudah syorkan, di Indonesia, di Filipina, di negara-negara luar, kalau dia Kementerian Sukan dia. Kalau Brazil dia menteri sukan, tidak ada menteri belia dia. Jadi saya meminta kerajaan supaya Kementerian Belia dan Sukan dipisahkan. Kita mau belia kita maju, kita mau sukan kita maju. Tambah satu menteri lagi. Siapa yang macam kena penyangat tu? Saya ni betul hairan. Kalau saya berujar banyak betul semut bising. Orang lain berujar diam-diam dia. Yang berhormat Kinabatangan banyak peminat. Oh, banyak peminat. Itu kelebihan dia. Oh. Boleh tambah 2 minit tu Bertua? Boleh. Okey. Betul Bertua. Terima kasih banyak. Saya juga melihat bahawa bagaimana Kementerian Pengajian Tinggi dan juga Pendidikan dipisahkan. Sebab dulu waktu menteri kita daripada mana ini? Simpang Renggam. Dia seolah-olah berhadapan dengan masalah. Sama ada mengurus apa ini sekolah rendah ataupun pengajian tinggi. Sehingga tercetuslah penukaran kasut lah, stukin lah. Jadi ini sebetulnya sebab itu saya amat bersetuju apabila dipisahkan kedua kementerian ini bermakna menteri dia ada fokus bagaimana nak melihat budak-budak di sekolah rendah untuk Kinabatangan. diperkasakan sebab mereka ini akan akhirnya Setuju, menjejak kaki Kinabatangan. ke Setuju. Terima kasih Kinabatangan. Kalau kita tengok semasa keadaan PS baru ni, Menteri Pendidikan telah meletak jawatan dan akhirnya diberi tanggungjawab kepada Perdana Menteri pada masa tersebut sebagai memangku Kementerian Pendidikan. Adakah ini menunjukkan bahawa menteri terbeban dengan dua kementerian sepatutnya yang dipisahkan tetapi dijadikan satu? Ya, terima kasih Muhammad Setiu. Saya pun sebetulnya rakyat saya di Kinabatangan minta saya bertanya. Pada masa yang sama Menteri Pelajaran letak jawatan, lepas itu Perdana Menteri letak jawatan. Dan sekarang mereka berdua sama-sama lagi. Bermakna memang sudah berpakat mungkin bahawa mereka terbeban dengan jawatan, jadi berehat dulu. Jadi itu mungkin satu pilihan yang terbaik, pikiran pun tidak terbeban, tidaklah terganggu oleh tekanan-tekanan mengurus dua agensi yang berat. Langkawi pun mengurus Jabatan Perdana Menteri dalam keadaan mungkin ekonomi tidak baik. Jadi berehat dulu, tidak apa. Memang kita ini manusia disuruh berehat, Tun. Jangan bimbang. InsyaAllah kalau ada rezeki ada lagi itu. Terima kasih Datuk Pertua. Terima kasih. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Kanga, kemudian Yang Berhormat Jelebu. Bismillahirrahmanirrahim.